Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Cikgu Mama harap anak-anak semua sehat dan telah bersedia untuk meneruskan pelajaran kita pada pagi ini. Jadi, Cikgu Mama harap sebelum kita mulakan pelajaran kita secara maya, Cikgu Mama berharap anak-anak telah mandi dan telah mengambil sarapan pagi. Pastikan kita telah alas perut setiap pagi sebelum kita melakukan sesuatu. Boleh? Jom kita belajar bersama-sama dalam kelas Bahasa Melayu, Cintai Bahasa Melayu bersama Cikgu Mama Fatihah, Guru Bahasa Melayu Anda. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar untuk buku teks Bahasa Melayu tahun 3, muka surat 18. Kita berada dalam buku teks jilid 2. Cikgu Mama mahu kamu buka buku teks muka surat 18 dan kamu akan nampak di situ aspek tata bahasa kita pada hari ini ialah ayat tanya dengan kata tanya. Dan tajuk kita hari ini ialah Tan Sri S.M. Salim. Siapa kenal Tan Sri S.M. Salim? Beliau sebenarnya merupakan penyanyi tanah air kita, ya, dalam lagu-lagu tradisional. Seperti yang kamu nampak dalam gambar yang Cikgu Mama tunjukkan. Untuk mengetahui atau mengenali lebih lanjut siapakah Allahyarham Tan Sri S.M. Salim, kamu boleh cari di Google dengan type sahaja nama Tan Sri S.M. Salim. Malah lagu-lagu Allahyarham masih berkumandang sehingga kini di corong-corong radio. Boleh dengar. Dan lagu-lagu Allahyarham sebenarnya sangat menarik dan sangat puitis dan masih sesuai untuk kita dengar sehingga hari ini. Dan Allahyarham memang artis yang terkenal dengan lagu-lagu tradisional yang dibawa oleh beliau. Walau bagaimanapun anak-anak, sebenarnya hari ini kita ingin fokus belajar tentang ayat tanya dengan kata tanya yang terdapat dalam teks ini. Itulah fokus utama kita. Tetapi dalam cerita penyanyi ini. Boleh? Jadi pastikan anak-anak sentiasa melihat atau merujuk buku teks sepanjang mendengar penerangan Cikgu Mama melalui video YouTube ini. Ya, anak-anak? Baik. Kita juga masih berada dalam unit 15 iaitu indahnya seni dan budaya kita. Dan aspek tata bahasa seperti yang telah Cikgu Mama terangkan sebentar tadi ialah ayat tanya dengan kata tanya. Dan anak-anak ingat ya, ayat tanya dengan kata tanya di akhir atau di hujung ayatnya mesti mengandungi tanda tanya atau tanda soal. Tanda soal. Ya. Kemudian tajuk kecil kita tadi ialah Tan Sri S.M. Salim. Ya. Standar kandungan kita hari ini 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Manakala standar pembelajaran kita ialah 5.3.1 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dalam Roman 3 iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Manakala objektif kita untuk topik hari ini, pada akhir pembelajaran, murid atau anak-anak di rumah atau di mana sahaja yang ada menonton video ini akan dapat memahami dan membina ayat tanya dengan kata tanya. Boleh? Sudah dapat sedikit gambaran tentang apa yang akan kita belajar pada hari ini? Jom kita teruskan. Baik, anak-anak, ini merupakan contoh ayat tanya dengan kata tanya yang terdapat dalam teks tadi.
Cikgu Mama menggunakan bahan ini agar kamu lebih faham, ya, sebagai rujukan kamu di rumah. Baik, perhatikannya setiap nombor yang Cikgu Mama letakkan, setiap anak panah yang berwarna hitam dan juga kotak yang bergaris tebal berwarna merah. Kenal pasti apakah yang mahu Cikgu Mama tunjukkan. Baik, kita lihat yang pertama. Okey, untuk dialog ini tadi ya. Siapakah penyanyi lagu tradisional yang Datuk minati? Cuba lihat yang pertama ini. Dalam kotak merah itu siapakah? Murid-murid, itulah sebenarnya kata tanya, iaitu siapakah. Okey, siapa ataupun siapakah. Kemudian ayat yang bergaris biru itu penyanyi lagu tradisional yang Datuk minati. Itu merupakan ayat tanya. Dan di hujungnya tadi Cikgu Mama kata mesti ada tanda soal atau tanda tanya. Itu jangan lupa. Jika tidak diletak tanda tanya, maka ayat tersebut tidak merupakan ayat tanya nanti. Dan ditulis salah ya. Jadi tulisan ayat tanya juga mesti betul ya anak-anak. Kita pergi yang nombor 2. Lihat bersama-sama. Apakah lagu-lagu beliau yang masih malar segar? Baik, di mana kamu jumpa perkataan malar segar tadi? Ya, malar segar terdapat dalam teks ini juga. Kamu boleh lihat bersebelahan dengan info bahasa. Malar segar tu maksudnya terus-menerus terkenal sepanjang zaman. Seperti yang Cikgu Mama terangkan tadi dalam slide sebelumnya. Cikgu Mama telah katakan bahawa lagu-lagu Allahyarham sehingga kini masih lagi terkenal dan ada waktunya akan dimainkan di corong-corong radio atau dinyanyikan oleh artis-artis tempatan kita. Ya? Baik, mari kita lihat nombor 3. Mengapakah? Ya, mengapakah juga merupakan kata tanya, iaitu mengapa ataupun mengapakah. Dan seperti yang tadi juga, apakah ataupun apa. Walau bagaimanapun ada beza ya anak-anak. Kita boleh guna siapakah ataupun siapa. Tetapi cara penulisannya berbeza. Di manakah perlu letak jika hanya menggunakan kata tanya siapa? Dan bagaimanakah pula cara letak atau penulisan jika kita menggunakan kata tanya siapakah? Semua ini kamu nampak dalam buku teks kamu tadi. Ya, jika kamu mulakan kata tanya yang ada kah di belakangnya, contohnya siapakah, apakah, mengapakah, bilakah, bagaimanakah, cara tulisnya ialah di hadapan ayat terlebih dahulu. Manakala jika tanpa partikel kah atau perkataan kah itu di hujungnya, kita lihat dalam slide yang seterusnya. Anak-anak mesti bagi tumpuan sebab ini memang berbeza cara penulisannya. Boleh? Baik, kita teruskan. Baik. Ini juga masih merupakan bahan yang terdapat dalam buku teks tadi. Kan? Sambungan daripada teks yang slide sebentar tadi. Membina ayat tanya dengan kata tanya. Baik, kita lihat juga nombor 1. Perhatikan anak panah dan juga garis yang berwarna biru itu. Ayat yang digarisi warna biru. Mari kita lihat dulu dialog di bawah. Beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Baik. Pernyataan ini wujud atau ayat ini wujud setelah diadakan ayat tanya dengan kata tanya sebelumnya. Kamu agak-agak, apakah ayat tanya dengan kata tanya yang sesuai sebenarnya untuk dijawab oleh soalan bagi jawapan ini? Kamu agak macam mana? Baik. Yang pertama kita boleh buat. Okay. Bilakah beliau dilahirkan? Kemudian tanda tanya atau tanda soal.
Jadi, ayat tanya dengan kata tanya yang sesuai ialah bilakah beliau dilahirkan? Maka adalah jawapan yaitu beliau dilahirkan pada 30 Julai 1928. Boleh? Boleh sudah paham setakat ini? Boleh ya? Contohnya seharian kita ditanya, bilakah kamu dilahirkan? Saya dilahirkan pada 15 September 2010. Contoh. Ya, itu contohnya. Kemudian kita pergi yang nombor 2. Jawapan kepada nombor 2 pula ialah beliau dilahirkan di Kampung Baru Kuala Lumpur. Baik, yang ini bagaimana kita mahu bina pula ayat tanya dengan kata tanya. Kita sama-sama fikir. Iya. Soalan atau ayat tanya yang boleh kita buat dalam bentuk dialog ini ialah di manakah beliau dilahirkan? Betul? Ataupun di manakah kamu dilahirkan? Saya dilahirkan di Kampung Batu Payung, Tawau, Sabah. Macam tu. Ya, macam tu. Kaitkan dengan diri kamu supaya kamu lebih faham. Kemudian kita lihat untuk yang ketiga. Jawapan kepada ayat tanya, beliau meninggal dunia pada 29 Disember 2016. Yang ini bagaimana? Yang ini Cikgu Mama mahu kamu fikir sendiri, kamu cari jawapan sendiri. Kamu boleh berbincang dengan kamu punya ahli keluarga. Okey, kamu bersoal jawab. Ataupun kamu wujudkan soal jawab ayat tanya dengan kata tanya bersama mana-mana ahli keluarga kamu di rumah supaya kamu lebih faham. Ya? Okey, sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, mari kita lihat info yang malar segar tadi. Malar segar terus-menerus terkenal sepanjang zaman. Kemudian kita lihat kepada info bahasa. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Contoh, apakah barang itu? Bilakah hari lahir kamu? Macam tu. Boleh anak-anak? Okey, jom kita teruskan ya. Ya, kita hari ini kita fokus ayat tanya sahaja ya. Kita fokus ayat tanya. Sebenarnya ayat tanya ini dia ada terbahagi kepada 2 yang besar, iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan unsur tanya. Yang ini akan kita belajar hari ini. Ayat tanya dengan unsur tanya. Okey, kalau ayat tanya tanpa kata tanya, ayat tanya tanpa kata tanya biasanya diucapkan dengan nada suara meninggi, semakin senyap pada akhir ayat. Dalam bentuk tulisan menggunakan tanda tanya atau tanda soal. Okey. Contoh yang kita boleh guna ialah kamu pergi mana semalam. Contoh ya. Okey. Kemudian untuk hari ini fokus kita ialah ayat tanya dengan unsur tanya terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 3. Okey, iaitu ayat tanya dengan kata tanya, ayat tanya dengan kata ganti nama diri tanya, dan ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Walau bagaimanapun, kita fokus hari ini hanya yang ada dalam kotak merah itu, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Untuk yang 2 lagi tu kita akan belajar insya-Allah dalam kelas yang akan datang ataupun Cikgu Mama akan buat nanti video untuk menerangkan ayat tanya ini. Ya, anak-anak, jom. Baik, kita lihat ayat tanya. Contoh ayat. Ya. Ayat tanya dengan kata tanya ini dia mengandungi kata tanya seperti. Lihat di petak sebelah. Dia melibatkan kata tanya berapa atau berapakah. Bila atau bilakah. Bagaimana atau bagaimanakah. Mengapa atau mengapakah. Kenapa atau kenapakah. Ya. Jadi daripada kata tanya tadi, maka boleh ditulis beberapa ayat tanya dengan kata tanya seperti berikut.
kakak ke pasar? Ini maksudnya kakak ke pasar, ya. Bilakah kakak ke pasar? Pakaian kamu kotor? Mengapakah pakaian kamu kotor? Awak sakit? Adakah awak sakit? Baik, ini ayat yang kakak ke pasar itu adalah antara contoh ayat tanya tanpa kata tanya. Ya, kita terus tanya. Ayah ke kedai? Okey. Ibu ke kedai? Contohnya macam tu. Tapi kalau ayat tanya dengan kata tanya, kita akan tanya seperti, bilakah ayah ke kedai? Bilakah ibu ke kedai? Itu maksudnya. Ataupun, pakaian kamu kotor? Itu maksudnya kamu bertanya juga kan? Tapi tanpa kata tanya. Tapi kalau ada kata tanya, kamu akan tanya, mengapakah pakaian kamu kotor? Beza kan? Betul? Baik, kita lihat seterusnya ya anak-anak. Ya, inilah antara contoh-contoh ayat tanya dengan kata tanya yang seterusnya. Kita lihat. Berapa ayat yang boleh kita buat? Berapakah harga sepasang kasut ini? Lihat tuh, cara menulisnya mesti ada tanda tanya di hujung ayat. Mesti ada, mesti letak. Ya, jika tidak, ayat tu masih dianggap salah. Ya. Kemudian bagaimana? Bagaimanakah kamu datang ke sini? Seterusnya, bila. Bilakah majlis hari jadi kamu? Kemudian kata tanya mengapa? Mengapakah kamu tidak hadir semalam? Seterusnya, kenapa? Kenapakah kaki kamu bengkak? Itu antara ayat tanya dengan kata tanya yang sebenarnya hari-hari kita ada sebut juga di rumah. Kan? Kita selalu bertanya kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada adik-beradik kita, kepada jiran-jiran kita, ataupun kepada saudara mara kita. Kita tidak sedar bahwa yang kita sebut itu tergolong dalam ayat tanya dengan kata tanya. Dan ada juga ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi hari ini sekurang-kurangnya anak-anak di rumah telah memahami sedikit sebanyak tentang contoh ayat tanya secara lebih formal. Ya. Dan supaya kamu lebih paham bagaimana cara menulis dalam bentuk tulisan dengan cara yang betul. Ya, jadi seperti yang Cikgu Mama terangkan tadi, sila rujuk lagi semada melalui Google, kamu cari tentang ayat tanya supaya kamu lebih faham. Dan jika kamu masih kurang faham, kurang jelas, tontonlah video ini berulang-ulang kali sehingga kamu dapat. Boleh? Ya anak-anak, jadi selepas ini nanti Cikgu Mama akan beri kamu juga tugasan melalui soalan-soalan dalam live worksheet yang Cikgu Mama telah sediakan. Jadi pastikan kamu beri jawapan yang betul mengikut apa yang telah kamu faham sebenarnya tadi. Okey, bahan latihan itu merupakan bahan pengukuhan kamu untuk hari ini. Jadi Cikgu Mama akan semak nanti tugasan kamu. Ya. Baik, Cikgu Mama rasa hari ini sampai sini saja. Okey, kita punya kelas maya penerangan Cikgu Mama hari ini. Cikgu Mama harap semua telah faham. Baik, Cikgu Mama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, ikut SOP. Bye.